Kawan-kawan yang dikasihi oleh Allah sekalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul yang terakhir yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmat bagi alam semesta. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 109 yang bermaksud, dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk, yakni menjadi rahmat bagi semesta alam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada hari Isnin 12 Rabiul Awal tahun Gajah bersamaan 20 April 571 Masihi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di rumah bapa saudaranya iaitu Abu Talib pada waktu sahur. Bapanya bernama Abdullah bin Abdul Muttalib dan ibunya pula bernama Aminah binti Wahab. Bapanya telah wafat ketika baginda masih berada di dalam kandungan ibunya lagi. Beberapa peristiwa aneh telah berlaku semasa kelahirannya. Di antara peristiwa-peristiwa aneh yang berlaku ialah semasa dilahirkan, tiba-tiba cahaya terang benderang menyinari rumah bapa saudaranya itu seperti waktu siang. Baginda juga tidak menangis seperti bayi yang lain, tetapi baginda bersin. Peristiwa aneh tersebut bukan sahaja berlaku di sekitar Mekah, malah di negara Parsi juga. Api sembahan rakyat Parsi yang beragama Majusi itu juga tiba-tiba padam. Api sembahan kita telah padam. Sementara itu, istana Maharaja Parsi yang bernama Kisra pula bergoncang. Manakala di langit pula, para malaikat sibuk berbicara tentang kelahirannya dan syaitan-syaitan pula kebingungan. Biarpun lahirnya Rasul akhir zaman, umat Nabi Adam tetap kumusnahkan. Begitulah beberapa peristiwa aneh yang terjadi ketika kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu nabi dan rasul terakhir yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat akhir zaman. Setelah dewasa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bekerja dengan Siti Khadijah dengan pertolongan Abu Talib. Siti Khadijah binti Khuwailid adalah seorang jutawan wanita Arab Quraisy. Siti Khadijah mula menaruh hati pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan peribadinya yang mulia. Namun, dia takut akan pandangan masyarakat terhadap dirinya kerana seorang janda yang telah pun berusia 40 tahun ingin melamar seorang jejaka yang baru berusia 25 tahun. Fikirannya bercelaru. Dan adakah Rasulullah boleh menerimaku sebagai seorang isterinya? Wahai Khadijah sahabatku, usahlah dirimu risau. Aku akan sampaikan berita baik ini kepada Muhammad. Sesungguhnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga sudah mula menyukai Siti Khadijah. Walaupun telah berusia, Siti Khadijah masih jelita dan menawan. Baginda pun bersetuju berkahwin dengan Siti Khadijah. Ia bukanlah disebabkan harta kekayaannya, tetapi terpikat dengan keunggulan peribadi Siti Khadijah yang mulia itu. Ketika usia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memasuki 35 tahun, baginda mulai merasa bosan hidup di tengah-tengah masyarakat kaum Quraisy yang hidup penuh dengan maksiat itu. Jiwa baginda sudah tidak tertahan lagi melihat kemaksiatan masyarakat Quraisy yang suka berpoya-poya, berjudi, berpesta tari menari dan suka minuman keras.
Dengan izin Allah, Allah telah mengilhamkan kekasihnya itu supaya mengasingkan diri di dalam sebuah gua yang terletak di atas sebuah bukit. Bukit itu bernama Bukit Cahaya atau dalam bahasa Arabnya disebut Jabal Nur. Ia terletak kira-kira 6 batu di utara kota Mekah. Pada suatu malam, bersamaan 17 Ramadan, sedang baginda tidur setelah penat beribadat di dalam gua Hira yang sempit dan gelap itu, tiba-tiba datang kepada baginda seorang lelaki yang kacak memakai pakaian berwarna putih. Dengan tegas lelaki itu berkata, Bacalah! Nabi Muhammad SAW terus terjaga dari tidurnya. Mata baginda terus menatap bulat ke muka lelaki kacak itu dengan perasaan takut. Dalam keadaan yang masih terkejut dan takut itu, Nabi Muhammad SAW hanya menjawab, Saya tidak pandai membaca. Lelaki misteri itu terus memeluk Nabi Muhammad SAW sehingga baginda merasa sukar untuk bernafas. Kemudian, lelaki itu perlahan-lahan melepaskannya dan berkata lagi, Bacalah! Seperti jawapan pertama, dengan perasaan takut, Nabi Muhammad SAW menjawab, Saya tidak pandai membaca. Sekali lagi, lelaki misteri itu memeluknya dengan kuat seperti perbuatan yang pertama dan kedua. Lelaki misteri itu juga menyuruh Nabi Muhammad SAW menyebut perkara yang sama. Dengan rasa penat dan takut, baginda menjawab seperti jawapan pertama dan kedua. Setelah mendengar jawapan yang sama, lelaki kacak itu sekali lagi memeluk baginda dengan kuat sehingga baginda benar-benar merasa marah, letih dan kesesakan nafas. Selepas itu, dia melepaskan pelukannya ke atas badan baginda lalu membaca surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5 yang bermaksud, Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan, yang mencipta manusia dari segumpal darah yang beku. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang maha mulia, yang mengajar manusia menulis dengan kalam, yang mengajar manusia apa-apa yang belum mereka ketahui. Kemudian, lelaki misteri itu memperkenalkan dirinya kepada Nabi Muhammad SAW. Aku adalah Jibril. Aku datang kepada engkau untuk menyampaikan risalah Tuhanmu. Kawan-kawan sekalian, setelah kejadian itu, baginda segera keluar dari gua Hira itu dengan perasaan yang sangat takut, letih dan gemetar. Dalam kegelapan malam, baginda turun dari Jabal Nur itu untuk pulang ke rumah. Dengan izin Allah, terdetiklah di hati Siti Khadijah untuk membawa suaminya kepada Waraqah bin Naufal, iaitu seorang yang alim berbangsa Arab dan seorang ahli kitab yang buta. Setelah dia mendengar cerita itu, dengan penuh gembira dia berkata, Anak saudaraku, dialah mempunyai rahsia yang paling besar. Dia, Jibril yang pernah diturunkan Allah atas Nabi Musa AS. Oh, mudah-mudahan aku dapat kembali menjadi muda dan kuat. Mudah-mudahan aku masih hidup kelak apabila kaummu mengusir kamu. Keterangan daripada Waraqah ini membuatkan hati Nabi Muhammad SAW dan isterinya berbaur antara keresahan dan ketenangan. Tiba-tiba, Siti Khadijah melihat sesuatu yang aneh berlaku pada wajah suaminya itu. Dahi suaminya mula berpeluh. Siti Khadijah mula merasa hairan dan bimbang. Sebenarnya, pada ketika itu, Nabi Muhammad SAW sedang menerima wahyu yang kedua. Hai orang-orang yang berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan, dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa
yakni menyembah berhala. Tinggalkanlah dan janganlah kamu memberi, yakni dengan maksud memperoleh, yakni balasan yang lebih banyak. Dan untuk, yakni memenuhi perintah Tuhanmu, bersabarlah. Surah Al-Muddathir ayat 1 hingga 7. Cahaya kebenaran dimulai dengan dakwah secara rahsia di rumah sahabatnya Al-Arqam bin Abu Arqam. Rumah tersebut terletak di atas Bukit Safa. Kedudukan rumah itu memang sangat strategik kepada perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana tempatnya agak tinggi dan jauh dari perkampungan orang musyrikin Quraisy. Pada tahun keempat kerasulan ataupun setelah 3 tahun Rasulullah berdakwah secara rahsia, Allah telah memerintahkan baginda berdakwah secara terbuka. Ayat yang diperintahkan oleh Allah ialah surah Al-Hijr ayat 94 yang bermaksud, maka siarkanlah apa yang diperintahkan kepada engkau dan janganlah engkau pedulikan orang musyrikin. Walaupun kebanyakan sanak saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memandang sepi ajakan baginda agar beriman kepada Allah, termasuklah bapa saudara baginda Abu Talib, baginda tetap tidak berputus asa. Kali ini, baginda meneruskan rancangannya untuk berdakwah kepada kaum Quraisy pula. Dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semakin mendapat sambutan penduduk Quraisy. Melihat Islam semakin berkembang di kalangan masyarakat Arab Quraisy, para pembesar Quraisy semakin gelisah. Mereka mula menyeksa dan mengugut, terutama terhadap golongan hamba yang memeluk Islam. Di antara hamba yang diseksa dengan teruk ialah Bilal bin Rabah. Bilal dijemur di tengah padang pasir pada hari yang panas terik dan diletakkan batu di atas badannya. Namun, imannya tetap kental dan kukuh. Penyiksaan demi penyiksaan dilakukan oleh musyrikin Mekah ke atas orang-orang Islam. Ini menyebabkan orang-orang Islam semakin tertekan. Melihat penderitaan itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah membenarkan orang-orang Islam berhijrah ke Habsyah. Kaum Quraisy telah bertindak memulaukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pengikutnya. Pemulauan ini berterusan sehingga 3 tahun dan telah meragut nyawa 2 orang kesayangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Abu Talib dan isteri baginda Siti Khadijah. Walaupun menderita, pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih setia menyokongnya sehinggakan kaum Quraisy mengalah dan membenarkan mereka pulang ke Mekah. Kemudian, Rasulullah dan pengikutnya berhijrah ke Madinah dan Islam semakin berkembang di sana. Sehinggalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilantik menjadi ketua kerajaan Madinah. Lebih kurang 6 bulan terakhir dalam kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu pada bulan Zulhijjah pada tahun 10 Hijrah, baginda menunaikan haji terakhir dalam hidupnya. Seramai 124,000 orang Islam menyertai baginda. Baginda memberi ucapan yang lebih dikenali sebagai khutbah Al-Wida', iaitu khutbah perpisahan di Arafah. Pada waktu ini juga, Allah menurunkan ayat Quran yang terakhir, iaitu ayat 3 daripada surah Al-Maidah yang bermaksud, pada hari ini, yakni hari Arafah, aku sempurnakan bagimu agamamu dan aku cukupkan nikmatku untukmu dan aku redha Islam menjadi agamamu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia pada pagi Isnin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah
bersamaan 9 Jun 632 Masihi di rumah isterinya Sayyidatina Aisyah. Pada ketika itu, umurnya 63 tahun. Baginda meninggalkan 2 perkara penting kepada umat Islam, iaitu Al-Quran dan hadis. Baginda dimakamkan di Masjid Nabawi di Madinah Al-Mukarramah. Kawan-kawan, demikianlah sirah 25 Rasul dari Nabi Adam alaihi salam yang merupakan Nabi dan Rasul yang pertama hinggalah kepada Nabi dan Rasul yang terakhir sekali, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak akan ada Nabi dan Rasul selepas baginda. Sebenarnya, memang banyak pengajaran yang boleh kita ambil dari sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang insan yang amat teristimewa. Di antara keistimewaan yang telah dikurniakan oleh Allah Ta'ala kepada Rasulnya yang terakhir ialah baginda diutuskan kepada sekalian makhluk meliputi manusia dan jin. Sirah hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kecil hinggalah baginda wafat wajar kita contohi. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengurniakan pelbagai mukjizat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti kerasulannya. Di antara mukjizatnya yang teragung ialah kitab suci Al-Quran. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat menyayangi umatnya. Sebelum baginda wafat, baginda mewasiatkan umatnya supaya tetap menegakkan solat dan berlaku baik sesama manusia.